Kerry, okey. Seterusnya, kita nak terus sahaja ke cerita pagi Langkawi. Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia bersama dengan rakan kita Muhammad Najib Masyhur. Silakan. Ya baik, terima kasih rakan-rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita pagi Langkawi di Selamat Pagi Malaysia hari ini suka untuk saya berkongsi kepada anda. Ketika ini saya bersiaran langsung seketika kepada anda dari Splash Out Langkawi. Pastinya untuk membawakan kepada anda mengenai dengan program yang saya ikuti pada pagi ini, iaitu Hari Kanak-Kanak Sedunia. Dan untuk berkongsi mengenai dengan program pada pagi ini, saya bawakan tetamu saya pagi ini yang berbahagia, Encik Razak Nayan, pengurus tiket Splash Out Langkawi. Assalamualaikum Cik, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana datang ke Special Langkawi. Baik Cik, terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Secara ringkasnya mungkin boleh kongsikan antara pengisian program bersempena dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia hari ini di Splash Out Langkawi pastinya. Okey, pada hari ini kita ada menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia. Okey, jadi kita ada buat jemputan untuk kanak-kanak yang berumur daripada 15 tahun ke bawah masuk percuma pada hari ini. Bersempena dengan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia, kita ada jemputan daripada sebuah sekolah di Langkawi, sekolah seni negeri. Kita menjemput seramai 42 orang pelajar dan bersama 4 orang guru mengiringi kanak-kanak tersebut. Okey, pada hari ini juga kita ada game, iaitu Amazing Race untuk kanak-kanak yang hadir pada hari ini sebelah pagi, dan sebelah petangnya pula kita ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak yang ada pada hari ini. Okey, hadiah-hadiah menarik menanti kanak-kanak yang hadir pada hari ini. Baik, saya juga difahamkan selain daripada pelbagai aktiviti untuk mereka, jadi ada juga seperti pameran-pameran juga dilaksanakan pada hari ini. Mungkin boleh kongsikan. Okey, kita ada juga pameran daripada Jabatan Maritim Malaysia dan juga Jabatan Pertahanan Awam yang datang untuk buat pameran pada hari ini di Special Langkawi. Pastinya kita tahu dalam suasana pandemik COVID-19, SOP itu perlu ditingkatkan dan juga ditekankan. Jadi bagaimana dengan pengawalan SOP terhadap kanak-kanak yang terlibat pada hari ini di Splash Out? Okey, kanak-kanak yang dah divaksinkan 2 dos dibenarkan ke Splash Out Langkawi, dan kanak-kanak yang belum divaksinkan perlu datang dengan keluarga yang dah divaksinkan. Kita juga mengambil berat pasal SOP. Okey, jika tidak divaksinkan, kanak-kanak tersebut tidak dibenarkan untuk datang ke Splash Out Langkawi. Setakat hari ini mungkin sedikitlah kita boleh kongsikan bagaimana dengan kemasukan-kemasukan di Splash Out Langkawi yang pastinya dibuka kesemula kan selepas aktiviti Gelembung Pelancongan Langkawi bermula 16 September yang lalu. Mungkin boleh kongsikan? Okey, semenjak kita Langkawi dibuka untuk pelancong luar datang ke Langkawi. Okey, tempat tumpuan yang pelancong luar datang, Splash Out Langkawi terutamanya, sebab kita buka untuk orang luar, dan pelancong-pelancong yang datang daripada luar juga datang ke Splash Out Langkawi. Jadi salah satu theme park yang ada di Langkawi masa kini, dan kita juga ada 12 attraction yang ada di Splash Out Langkawi. Yang paling best yang boleh saya sebut dekat sini, Splash Perfect Storm, dan yang itu memang menjadi tumpuan kalau pelancong datang ke Splash Out Langkawi. Okay. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami untuk program hari ini. Semoga berjaya, dan itu antara yang dapat saya kongsikan mengenai dengan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia di Splash Out Langkawi pada hari ini. Jadi setakat itu dahulu langsung dari Langkawi untuk cerita pagi hari ini. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Itu dia bersempena dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Kita faham sekarang ni dah boleh rentas negeri, kan, rentas daerah. Jadi ibu bapa memang nak bawa anak-anak tu melancong. Tetapi perlu diingatkan sekarang ni kita telah pun memasuki fasa monsun timur laut. Jadi kalau boleh, elakkanlah aktiviti-aktiviti di laut, di pantai khususnya. Tahu nak main pasir, tapi mungkin ada alternatif lain, pergi ke taman tema misalnya. Tapi jangan lupa bahawa kita akan kembali ke sekolah. Bukan kita lah, tapi anak-anak anda akan kembali ke sekolah. Walaupun secara bergilir, kumpulan A, kumpulan B dan sebagainya, di mana ada yang dijadualkan untuk mengikuti kelas secara langsung dan ada yang dijadualkan mengikuti kelas secara maya. Betul. Jadi bebanan kerja kepada guru juga akan bertambah. Harap pihak Kementerian Pendidikan bersiap sedialah untuk menerima maklum balas daripada guru-guru, kerana tempoh ini adalah tempoh yang agak singkat kerana kita akan masuk kepada cuti sekolah hujung tahun. Jadi ada 3 minggu lebih kurang untuk kita melihat secara keseluruhan bagaimana proses kembali ke sekolah ni, sama ada ia berjalan lancar ataupun ada kesan kepada guru, kerana guru terpaksa sediakan satu
plan pembelajaran atau plan pembelajaran untuk anak-anak yang datang ke kelas secara langsung, dan satu lagi untuk mereka yang mengikuti kelas secara Betul. Satu juga yang merisaukan sebenarnya bila penutupan tadika, taska ataupun prasekolah ini, persediaan kanak-kanak untuk melangkah ke darjah 1. Masalah literasi. Ya, Mungkin ada yang tidak boleh 3M, membaca, menulis dan juga mengira. Itu juga satu cabaran kepada guru-guru bagaimana untuk mengajar mereka menggunakan modul ataupun silibus yang agak berbeza daripada yang konvensional tu. Dan juga ini sebenarnya ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Kerana mungkin tidak boleh hantar ke tadika, bagaimana ibu bapa di rumah boleh mengajar anak-anak ini dengan aktiviti-aktiviti menarik, khususnya membaca, mengira dan juga menulis tu. Ya, dan di sini juga pendigitalan adalah suatu cara untuk membantu ibu bapa, terutama sekali dari segi literasi tadi. Kerana banyak program pembelajaran dalam talian yang sebenarnya berkesan, namun kita kurang gunakan kerana adalah lebih mudah untuk mengajar anak melihat ataupun menonton YouTube ataupun bermain game. Tetapi kalau kita boleh pilih yang paling sesuai dengan apa yang kita hendakkan, maka kesampaian program-program pembelajaran itu adalah lebih tepat, dan kita tidak mahu saja mereka yang berada di bandar mampu untuk mendalami program-program ini, tapi juga di kawasan luar bandar juga. Ya. Dan disebabkan itu, program-program seperti apa yang bakal dilancarkan oleh Yang Maha Perdana Menteri adalah suatu yang agak penting, membawa usaha pendigitalan sampai betul-betul kepada kawasan-kawasan di luar bandar yang mungkin kurang capaian internet. Tetapi ada kaedah-kaedah lain yang boleh digunakan untuk membantu menyantuni keperluan digital di kawasan-kawasan itu. Tapi jangan risau kerana dalam bajet 2022 sebenarnya perkara-perkara ini disantuni. Khususnya mungkin hari itu kita boleh lihat daripada segi masalah gadget khususnya. Ada yang mungkin tidak bersesuaian dia punya telefon pintar itu ataupun laptopnya tidak bersesuaian untuk lakukan PDPR. Jadi mungkin itu permasalahan-masalahan kerana nak Skype pun susah, Zoom pun susah, nak buat apa template pun susah. Jadi dalam bajet 2022 ni ada peruntukan-peruntukan yang diberikan, tetapi kenalah rajin melihat laman sesawang yang diberikan bajet.mof.gov/semakan. Di dalam semakan tu dia ada 3 kategori, untuk diri, untuk masyarakat dan juga untuk mereka yang berniaga. Jadi anda boleh lihatlah di pautan-pautan itu, terutamanya kepada mereka yang berniaga, PKS. Kadang-kadang bajet dah diberikan, telah pun dibentangkan dan diluluskan secara dasar pun, tetapi mungkin tak tahu adanya peruntukan itu. Dan melalui laksana kesampaian ini adalah lebih bertumpu dan bersasar. Jadi maklum balas daripada anda yang merupakan kumpulan sasar juga penting. Kalau anda berada dalam kategori kumpulan sasar untuk sesuatu program bantuan, pastikan anda terus memberi maklum balas kepada laksana secara langsung ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Kerana ia penting untuk membantu mereka merencana semula sekiranya program-program itu tidak sampai kepada anda yang menjadi kumpulan sasar ini. Ya. Jadi itu adalah suatu proses pendigitalan dua hala yang sangat penting dan juga di hujung jari anda. Jadi bantulah kerajaan untuk membantu anda yang memerlukan bantuan pada ketika ini, kerana kita sudah pun keluar ke fasa baru. Bukan keluar daripada pandemik, keluar ke fasa baru. Dan ini memerlukan ekonomi kita dibuka semula dengan keadaan yang selamat. Ya. Untuk membuka dengan selamat, kita perlukan pendigitalan. Bila berkata mengenai pendigitalan, itulah nanti kita akan berlintas langsung dari Dewan Orang Ramai Anjung Warisan Kampung Durian Tawar. Tapi ini semua sebentar saja lagi. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana.